Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammin bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim wa bika nasta'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Jumaat bersamaan 1 hari bulan 9 2023. Pengajian kita pukul 10.30 malam. Sambungan tadabbur surah Al-Kahfi siri yang ketiga, dan kita mula pada malam ini bermula ayat yang ketiga insya-Allah ya. Waalaikumsalam Kak Lisa Hasbah dari Sabah, Ibu Hazizah dari Kuala Kangsar ya. Ayat yang ketiga daripada surah Al-Kahfi. Kak Ati, masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Firman Allah Ta'ala, surah Al-Kahfi ayat 3, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Sadaqallahul azim. Ibu ayah minta maaf ya, malam ni saya terpaksa gunakan saya terpaksa buka kitab guna PDF. Pasal kitab saya tertinggal saya kat rumah mak saya, kitab saya tertinggal kat rumah saya. Jadi tak apa ya, bahasa Arab tak apa ibu ayah ya. Saya terjemahlah insya-Allah ya, saya terjemah. Firman Allah Ta'ala, makithina fihi abada, ay mustaqirrina fi sawabihim indallahi wa huwal jannatu ilal abad. Makithina maksudnya mereka semua kekal. Makithina mereka semua kekal, ataupun mereka adalah orang-orang yang kekal. Siapa ni? Kita rujuk balik ayat 2. Di hujung ayat 2 Allah berfirman, surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Al-Quran ini memberi khabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahawasanya bagi mereka ajran hasana, balasan yang baik, balasan yang mulia, iaitu syurga. Makithina, mereka semua orang-orang beriman yang masuk syurga itu, mereka semua kekal. Fihi, di dalamnya, dalam syurga tersebut, abada. Abada ni maksudnya selama-lamanya. Jadi ibu ayah, kita dengar bahasa Melayu kita abadi, abadi kan? Sama dengan abada ni, selama-lamanya. Ay mustaqirrina fi thawabihim indallahi wa huwal jannah ilal abad. Mereka kekal dalam pahala yang mereka dapat daripada Allah Ta'ala, ganjaran daripada Allah, iaitu ganjaran syurga. Ilal abad, selama-lamanya. Wa khalidina fihi daiman, mereka semua kekal di dalamnya, di dalam syurga itu daiman. Okay, mereka semua kekal selama-lamanya. La zawala lahu walang qida, tak akan hilang nikmat tersebut. Nikmat tersebut tak akan hilang selama-lamanya. Jelas ibu ayah ya, insya-Allah. Okey. Seterusnya ayat yang keempat. Wa yunzira. Kalau ibu-ibu ayah nampak ya. Cuba tengok ayat yang kedua. Cuba tengok ayat kedua Quran masing-masing. Ada tak kalimah yunzira ayat kedua? Cuba tengok ayat kedua Quran masing-masing, ada tak kalimah yunzira? Jawapannya ada. Iaitu pada firman Allah Ta'ala, qayyiman liyunzira. Dan ayat kedua, Allah Ta'ala dah bagi tahu Al-Quran ini tujuannya yunzira, untuk memberi peringatan. Untuk memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Itu secara umum. Tapi dalam ayat keempat Allah ulang lagi sekali kalimah yunzira. Mesti ada sebab. Kenapa diulang kalimah yunzira sampai 2 kali?
Sedangkan ayat kedua dah sebut dah. Ayat keempat Allah sebut lagi yunzira. Mesti ada sebab. Wa yunzira, dan supaya Al-Quran itu memberi peringatan. Memberi inzar, memberi peringatan kepada siapa? Ini khusus, peringatan khusus kepada allazina, orang-orang yang qalu, mereka kata ittakhadallahu walada. Allah Ta'ala ada anak. Mereka kata Allah Ta'ala ada anak. Ittakhadallahu walada. Terjemahnya Allah Ta'ala ada anak. Jadi untuk kekufuran selain daripada kata Allah Ta'ala ada anak ni, itu peringatan yang umum. Tetapi Al-Quran ini memberi peringatan khusus pula. Peringatan yang khusus kepada mereka-mereka yang kata Allah Ta'ala ada anak. Okey. Tafsiran dia wa yuhadziral kuffara alladzina za'amu anna lillahi waladan. Al-Quran juga yuhadzira, memberi warning, peringatan khusus kepada orang-orang kafir yang mana mereka menyangka bagi Allah Ta'ala itu ada anak. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala ada 3 golongan. 3 golongan kafir yang kata, yang paling utama lah. Ada 3 golongan kafir yang paling utama yang kata ataupun membuat sangkaan buruk Allah Ta'ala ini ada anak. Sedangkan Maha Suci Allah daripada ada anak ataupun jadi anak kepada siapa-siapa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala ini tidak ada anak dan Allah Ta'ala bukan diperanakkan kepada siapa-siapa. Tapi ada golongan-golongan manusia yang kekufuran dia tahap yang sangat buruk kekufuran dia, sehingga mereka kata Allah Ta'ala ini ada anak, mensyirikkan Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala ada anak. Wahum, siapa dia? Musyrikul Arabi. Mereka adalah orang-orang musyrikin Arab. Apa mereka kata? Allazina qalu, yang mereka semua kata, nahnu na'budul malaikata banatillah. Mereka kata malaikat adalah anak perempuan Allah. Kami sembah malaikat juga. Malaikat ini adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangkaan daripada orang-orang kafir yang ada di Arab, musyrikul Arabi. Allazina qalu nahnu na'budul malaikata banatillah. Mereka kata kami menyembah para malaikat, iaitu anak-anak perempuan Allah. Kemudian golongan siapa? Wal Yahudu. Kemudian orang-orang Yahudi. Apa yang mereka kata? Alladzina ittakhadhu Uzairan ibn Allah. Orang Yahudi, mereka menganggap Nabi Uzair itu adalah anak Allah. Ingat tak cerita pasal Nabi Uzair ibu ayah? Nabi Uzair itu kan yang Allah Ta'ala tunjukkan pada dia macam mana Allah Ta'ala hidupkan yang dah mati, yang dah binasa. Kan Allah Ta'ala matikan dia selama berapa lama? Nabi Uzair. Allah Ta'ala telah bukan tidurkan. Ashabul Kahfi Allah Ta'ala tidurkan 309 tahun. Tapi ini Allah Ta'ala matikan. Yang ini Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Nabi Uzair selama 100 tahun. Ketika mana dia mati, sebelum tu dia lalu satu tempat. Tempat tu sebelum tu aman. Ramai orang, ramai penduduk. Tiba-tiba datang balik tengok dah jadi padang jarak, padang terkukur. Semua mati. Kesan peperangan ataupun seumpamanya lah. Jadi dia tanya pada Allah, ya Allah, macam mana kau hidupkan orang-orang mati ni? Maka Allah Ta'ala pun matikan dia selama 100 tahun. Ketika mana dia mati tu, dia ada bersamanya bekalan makanan dia yang masih panas dan juga ada dia punya keldai dia. Keldai dia mati. Bila lepas 100 tahun Allah hidupkan dia semula, dia tengok keldai dia dah mati. Bukan sekadar dah mati, dah tinggal tulang lah. Tinggal tulang dah hancur. Tetapi makanan dia
yang 100 tahun dulu masih tidak tersentuh apa-apa, masih tak basi. Ibu ayah, ajaib ke tak ajaib perkara ni? Pelik ke tak pelik? Peristiwa yang sangat-sangat pelik, tapi tak pelik langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung tak pelik pada ajaib, kalimahnya ajaib, langsung tak ajaib, langsung tak pelik pada Allah Taala. Lalu pendek cerita, depan Nabi Uzair juga Allah Taala hidupkan balik keldai yang dah mati tadi. Allah cantumkan daging dia balik, balutkan dia semula dengan kulit dan bagi dia nyawa balik. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, benda ni pelik. Lalu bila tersebar perkara ini kepada penduduk pada zaman tu, mereka pun menganggap Nabi Uzair ini sebagai anak Allah Subhanahu Wa Taala, anak Tuhan, kerana keajaiban yang berlaku. Sedangkan Allah Taala nak uji mereka, tapi mereka menganggap Nabi Uzair sebagai anak Allah. Okey, itu dah dua. Jadi para musyrikin Arab, mereka menganggap para malaikat adalah anak perempuan Allah. Yahudi pula anggap Nabi Uzair sebagai anak Allah. Wan Nasara, dan orang-orang Kristian, alladzina qalu, mereka kata al-Masiha ibn Allah. Mereka kata Nabi Isa AS sebagai anak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, berapa golongan yang paling besar yang kata Allah Taala ada anak ni, ibu ayah? Gitu. Fokus kita tak fokus tadi. Ada berapa golongan, ibu ayah? Ada 3, Kak Cik Na, betul ya. Ada 3. Ibu ayah semua salin ya, salin ya, jangan dengar saja salin. Okey. Wa inna ma khassa haula'i ma adkhulihim fil inzari al-'ami al-mutaqaddimi lil kafirin lidalalati ala anna aqbaha anwa'il kufri wal ma'siyati isbatul waladi lillahi ta'ala. Hanya sahaja Allah Ta'ala telah mengkhususkan, Allah khaskan. Tadi ayat kedua, kalimah yunzira itu umum. Umum masuk pada semua orang kafir, maka umum Al-Quran jadi peringatan kepada mereka. Tetapi ayat keempat Allah khususkan sebut. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada, ini khusus. Khusus sebut golongan yang kata Allah Ta'ala ada anak. Apa tujuan? Lidalalati, untuk menunjukkan ala anna aqbaha anwa'il kufri, menunjukkan bahawasanya antara banyak-banyak kekafiran tadi, kekufuran tadi, yang paling buruk sekali, kekufuran yang paling buruk adalah mengatakan dan maksiat yang paling teruk adalah mengatakan Allah Ta'ala ada anak. Ibu ayah, yang paling dahsyat sekali peringkat kufur adalah kata Allah Ta'ala ada anak. Jadi syukur tak ibu ayah semua? Pernah tak terlintas di hati kita semua yang belajar sekarang ni, Allah Ta'ala tu ada anak ataupun anak pada siapa-siapa? Pernah tak terlintas di hati kita? Sepanjang hidup kita ni, pernah tak? Jadi sekarang ni kita semua bersyukur tak kita hidup, Allah pilih kita, roh kita ni daripada awal lagi Allah pilih untuk duduk di negara yang iman kita ni dapat selamat. Syukur sangat kita bukan dilahirkan daripada perut ibu ayah yang kata Allah Ta'ala ni ada sekutu, Allah Ta'ala ada anak. Syukur sangat kita ni membesar dalam keadaan keluarga kita dah ajar kita. Masuk hantar sekolah pun, hantar sekolah yang ustazah ajar kita Allah Ta'ala itu tidak ada anak dan tidak diperanakkan. Bayangkan ibu ayah kalau sekarang ni kita sedang berada dalam keluarga, maaf kata keluarga Kristian. Apa perasaan kita? Allah sedih kan pasal banyak contoh sekarang ni, kalau orang-orang yang bukan Islam mati, mereka sangka mereka dalam syurga. Betul tak ibu ayah? Sekarang ni bila contohnya orang-orang bukan Islam mati, mereka pun kata tak apa, sekarang ni ayah dah gembira dalam syurga, dalam heaven, rest in peace kan, RIP, rest in peace. Betul ke rest in peace ibu ayah? Betul ke? Orang yang mati tanpa iman, adakah mereka akan rest in peace? Betul ke? Pasal itulah penting, akidah ni penting ibu ayah. Penting, syukur sangat. Memang tak boleh pun. Kak Cik Nah, mana boleh sebut rest in peace? Kita dah, Nabi dah ajar kita kalau meninggal, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Kita sedarkan diri kita ni milik Allah dan kita akan kembali pada Allah. Rest in peace ni tak betul. Orang buat tu dia tak faham. Kita yang cuba fahamkan dia, insyaAllah ya. Kita cuba terangkan pada dia apa yang betul sebenarnya. Okay. Kemudian ayat seterusnya, ma lahum, tiadalah bagi mereka, bihi dengannya, min ilmin, daripada sebarang ilmu. Ma lahum, tiadalah, ma tu ma nafi ya, tiadalah lahum bagi mereka, bagi orang-orang yang kata Allah Ta'ala ada anak ni. Orang musyrikin Arab kata para malaikat anak perempuan Allah. Orang Yahudi kata Nabi Uzair anak Allah. Orang Nasrani kata Nabi Isa anak Allah. Ma, tiadalah lahum bagi mereka semua yang kata macam ni, bihi, pada dakwaan mereka tersebut, min ilmin, daripada sebarang ilmu, wala li abaihim, dan tidak juga kepada nenek-nenek moyang mereka. Maknanya mereka hanya ikut agama yang nenek moyang mereka anuti dan mereka pun tak tahu. Yang mereka tahu, mereka ikut aja. Sekarang ni nenek moyang aku kata Uzair itu anak Allah, aku ikut je lah. Nenek moyang aku kata Isa itu anak Allah, Tuhan juga, aku pun sembah je lah Isa. Begitulah seterusnya ibu ayah. Mereka ni tak ada ilmu. Nenek moyang mereka pun tak ada ilmu, hanya ikut-ikut aja. Ai ma lahum wala li abaihim ai aslafihim ilmun sabitun bihadzal qauli alladhi iftarauhu. Tiadalah bagi mereka, bagi nenek moyang mereka, sebarang ilmu yang sabit, ilmu yang kena dengan dakwaan mereka yang mereka ada-adakan. Mereka mengada-adakan apa mereka ada-adakan? Wahwa ittikhazul waladi lillahi awil walid. Iaitu mereka mengatakan Allah Ta'ala itu ada anak. Ataupun mereka mengatakan Allah Ta'ala itu adalah ayah. Dan Allah Ta'ala ada anak. Wa innama huwa sadirun an jahlin mufritin ataupun jahli mufritin wa taqlidin lil aba. Kenapa mereka berani kata Allah Ta'ala ada anak? Itu hanya keluar daripada kerana kejahilan yang melampau. Jahlin mufritin, kejahilan yang melampau. Jahil sangat-sangat sampai keduk kata macam tu. Wa taqlidin lil aba, ataupun kerana mengikut nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka sembah, mereka pun sembah. Tak tahu kenapa mereka sembah manusia. Sembah malaikat. Kata malaikat anak Allah. Sembah Nabi Uzair, kata Uzair anak Allah. Nabi Isa anak Allah. Mereka pun tak tahu kenapa mereka duk kata macam tu. Dan juga wa min taswir syaitan, tipu daya syaitan. Syaitan ibu ayah, syaitan tipu daya. Syaitan tak nak kita sembah Allah Ta'ala. Syaitan nak sesatkan kita. Dia nak kita semua masuk neraka sama-sama dengan dia. Dia nak pastikan semua kita ni sesat dan tidak menyembah Allah Ta'ala. Wantifa'ul ilmi bisyai'i imma lil jahli bitariqil musil ilaihi wa imma li'annahu fi nafsihi mahalun la yasluhu mahallan lil ilmi bihi. Kenapa ketiadaan ilmu ini boleh berlaku ibu ya? Kenapa ketiadaan ilmu ini boleh berlaku? Kenapa? Dua sebab. Sama ada kerana dia tak tahu jalan yang membawa kepada ilmu yang benar. Dia tak tahu dan dia tak nak cari. Macam sekarang lah ibu ya, sekarang ni ramai tak orang kafir, orang-orang bukan Islam yang mereka tak tahu Islam tu benar dan mereka anggap agama dia orang tu memang agama yang benar. Mereka tak tahu agama mereka itu tak benar. Mereka tak tahu mereka sedang menganut fahaman yang salah. Itu yang berlaku sekarang ni. Itu kesian pada mereka yang sampai sekarang tak tahu siapa yang mereka sembah. Kesian kerana mereka jahil, mereka tak tahu. Wa imma li'annahu, ataupun kerana diri dia sendiri tu memang tak layak untuk menerima ilmu daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab mereka ternafi daripada ilmu, satu kerana mereka tak tahu jalan yang sebenar. Yang kedua kerana memang mereka tu sendiri Allah Ta'ala dah putuskan mereka tu memang tak dapat ilmu yang benar. Diri mereka tu bukan tempat untuk mendapat ilmu yang sebenar daripada Allah Ta'ala.
Ada orang yang macam tu ibu ayah ya. Contohnya macam hidayah Allah Ta'ala. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala memang dah buat keputusan orang ni memang takkan dapat hidayah. Jadi sama ada Nabi bagi dakwah ke tak bagi dakwah ke, tetap mereka ini tidak akan beriman pada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan orang-orang yang macam ni. Kenapa mereka jahil? Kenapa mereka tak dapat ilmu yang sebenar mengenai Allah Ta'ala itu Tuhan? Kerana mereka jahil, tak tahu jalan sebenar, ataupun kerana memang Allah Ta'ala tak bagi ruang pada mereka untuk dapat ilmu yang sebenar, ibu ayah ya, insya-Allah. Tapi kalau satu orang dia Allah bagi tahu, aku tunjukkan jalan, dua jalan. Wa hadainahun najdain. Jadi manusia ni Allah Ta'ala bagi akal, bila dia gunakan akal, dia gunakan akal dia cuba nak jadi kebenaran, ketika itu Allah Ta'ala akan pimpin dia sampai dia jumpa kebenaran. Tapi kalau dia memang tak nak ikut, dia tak nak cari, dia biarkan diri dia dalam kejahilan, maka teruslah dia jahil sampailah dia mati. Tak kenal Tuhan yang sebenar. Jadi boleh sekali itu saja boleh untuk malam ni. Sampai ayat 5 sahaja. Boleh ya, insya-Allah ya. Saya baru balik kuliah tadi. Agak kepenatan. Dengan nak makan sekejap lepas ni. Boleh ya? 3 ayat pun tak apa. Tapi ibu ayah, siapa dah salin tadi poin-poin penting dalam buku? Ada kan buku khas untuk tafsir surah Kahfi? Ada kan? Alhamdulillah, masya-Allah ibu ayah ya. Okey, setakat ini saja. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد